Cuma dari segi tadi tidak tersusun molek lah. Kalau kita nak susun boleh. Cuma kalau kita tengok kita hadis ni nampak tidak teratur. Tidak teratur tu tidak jadi masalah. Yang penting bagi kita ialah isi dia tu, dari segi terjamin kesahihan dia tu. Hak tu yang dikira, bukan dari segi jelujur molek tu. Sebab Quran juga kalau nak kira mana teraturnya. Dah kalau nak kira surah Makkiyah kan, Makkiyah dululah, apa ya Madaniyah dulu. Baqarah tu, Ali Imran tu. Kalau nak kira dari segi teratur surah tu pun tak teratur dah. Kan nak kira dia tidak besar sangat. Begitu juga kalau ayat saat ni cerita galai, apa cerita galai pula, dia tidak letak setepak. Quran pula gitu. Kan nak kira. Jadi adakah boleh kita kata Quran pun tidak baik susunan dia? Tak boleh. Sebab dia kitab hidayah. Kitab hidayah ni bukan kitab cerita semata-mata. Di sebalik cerita tu pun mana-mana pun bab gapo pun untuk memimpin kita, menjadi panduan kepada kita. Hak tu yang penting, pengajaran daripadanya. Selain daripada tu, tahu juga takkanlah ulama-ulama hadis ni dia kalau terkata tak cara kepada sirah, dia tak tahu hak ni bila Hudaibiyah tu bila. Tahu belaka, tahu berapa. Jadi kalau nak susun, boleh susun berdasarkan hak ni. Dan hak sirah tu pun boleh ambil. Hak mana tidak bercanggah, tidak jadi masalah. Bukan maknanya kita tak sipakai langsung sirah tu, tak. Tetapi sepasat ni lah, kalau sirah bercanggah dengan hadis, kena utamakan hadis. Itulah dasarnya, asasnya. Kecuali ada keadaan lah, seperti kita sebut tadi. Ghazwah Hunain pada tahun selepas daripada pembukaan Mekah. Jadi ceritanya Ghazwah Hunain ni lah salah satu peperangan yang mencabar lah. Kalau dulu sebelum pada tu peperangan Uhud, hak tu pun dahsyat juga, ramai mati. Kemudian sekali tengok tu nampak kalah lah orang Islam. Sekali tengok. Tetapi sebenarnya tidak pernah kalah. Tapi ada ketika-ketika pada masa-masa tertentu tu nampak kalah lah. Tetapi kalau diperhatikan secara keseluruhan peperangan itu tidak kalah. Bahkan dalam riwayat tadi, kalau kita tengok akhir tadi, Allah mengalahkan mereka. Artinya orang Islam tak kalah. Akhirnya satu ketika lari, sahabat kata aku lari dalam keadaan kalah, munhaziman, itu seketika, bukan keseluruhan. Sedangkan sesuatu perkara ni kalau kita nak buat keputusan, kita tengok atas keseluruhan tu, bukan sebahagian daripadanya. Begitu. Kalau tengok kepada keseluruhan, maka tidak ada satu peperangan Nabi SAW yang boleh kita kata kalah. Tak ada. Abu Sufyan kata tu, dia ambil kira hak tadi lah, hak juzuk-juzuk tu, bukan mengambil kira keseluruhan. Hak juzuk-juzuk. Al-harbu bainana wa bainahum sijal. Dia kata. Jadi silih berganti. Kadang-kadang kami benar, kadang-kadang dia benar. Ada ketika maknanya bukan orang kita saja mati, orang dia pun ada juga mati. Begitulah. Bukan orang kita saja cedera, orang dia pun ada juga. Dari segitu. Bukan dari segi lihat kepada keseluruhan. Kalau keseluruhan tidak pernah kalah. Begitulah boleh kata. Kalau kita tengok sini, ini satu lagi yang mencabar. Yang jadi masalah begini, kalau kita tengok dalam hadis ni, jelas yang jadi gini ni apa sebab? Sebabnya orang-orang hak baru-baru masuk Islam. Orang kafir pun ada juga, hak tidak Islam lagi. Dan bukan lepas pada pembukaan Mekah, pembukaan Mekah tu bukan semua masuk Islam. Tak masuk Islam pun tak apa, Nabi tidak paksa masuk Islam. Hak mana tak masuk Islam tu, dia sudah jadi senang hati dengan pemerintahan Islam, dengan Nabi SAW nak pergi perang tu, dia ikut sekali. Hak tu satu. Yang kedua, orang perempuan pun ada juga dia pergi, budak-budak pun ada juga. Pasal apa? Sebab dalam Quran kata tu, dia bahasa sedap hati. Setara Mekah tu boleh takluk. Ni kan mana satu bahagian je ni. Apa tak boleh. Selain daripada tu, puak-puak gaduh ni, dalam riwayat tadi kan sebut apa ni? Dia sebut akhiffa'uhum. Ni anak-anak muda yang gopoh. Jadi dah ramai ni pergi. Pasal apa ramai? Pasalnya hak pergi sekali dengan Nabi tu daripada Madinah tu ke Mekah tu 10,000 dah situ.
campur dengan puak-puak ni pula, kau ramah lah. Sekurang-kurangnya kata ulama 12,000 sekurang-kurang. Jadi puak-puak dia berasa sedap hati. Allah SWT tak kenal lagu tu orang Islam ni berasa sedap hati, jadi tidak bersedia. Tak boleh lagu tu. Apabila kata nak berlawan ni dengan musuh ni, nak perang ni, dia kena bersedia. Jangan mengambil mudah. Jangan ambil mudah. Jangan pandang ringan orang. Jangan pelekeh orang. Jangan kita berasa sedap hati dengan bilangan. Tak boleh lagu tu. Itu pengajarannya. Pengajaran di sini. Bila dah pergi sana, puak-puak tu duduk tunggu dah. Bila duduk tunggu, puak-puak tu hebat mana, seperti kita baca saat ni. Jadi dia panah tu sekaligus tu banyaknya anak panah, macam kumpulan belalai. Lagu mana? Dah makna tidak siap. Senjata ke apa, tidak pakai baju besi ke apa, berselerok lari. Lari satu ketika. Hak itulah yang dikatakan kalah ataupun lari tu satu ketika. Sebab pergi tu dalam keadaan berasa sedap hati. Bila kena gitu berselerok. Tapi kita tengok dalam riwayat ini Nabi SAW terus pergi ke depan. Abbas tu duduk pegang tali kekal tu, takut tu baral tu pergi derah sangat ke depan. Takut derah sangat pergi ke depan, dia pegang, takut derah sangat. Nabi pergi ke depan semacam. Ketika orang duduk sekeliling dia tu pun, dia pergi ke depan semacam. Bahkan dia turun di situ. Dan dia berdoa. Maknanya dia tidak lari, tak ada hundur. Tak ada hundur. Nabi SAW tak ada hundur di sini. Dalam riwayat Bukhari ada sebut hak tidak lari sekali dengan Nabi SAW itu seramai mana? 100 orang. Ada sebut 100 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan 80 orang. Ada juga riwayat yang sebut tinggal Nabi seorang. Apa makna? Tidak bercanggah. Boleh dipakai semua. Makna dalam keadaan perang ni, kaluk ni, dalam keadaan betul-betul seperti Nabi SAW kata hamyal waqis, maknanya perang tu tengah hebat, tengah sengit, dia boleh berlaku perkara-perkara seumpama itu. Ada ketikanya sekali dengan Nabi tu 100. Ada ketikanya tinggal 80. Ada ketikanya tinggal seorang, dia jadi berselera. Itulah maknanya apabila kita menghadapi orang yang telah bersedia. Orang yang telah bersedia. Salamah bin Al-Aqwa' cerita di sini, dia kata dia pergi. Salamah ni kan kita sudah tahu dah, dia lari derah ni kan. Sebab itu Nabi SAW suruh dia pergi naik atas bukit tu. Sebab dia lari derah pada kuda lagi. Salamah bin Al-Aqwa', tadi kita baca anak dia cerita, Iyas bin Salamah. Jadi bila dia pergi, dia itak tengok tu, tiba-tiba mari satu orang. Dah ke dia panah. Tapi orang tu pun hilang daripada pandangan dia tu, tak tahulah apa cerita, mati kena anak panah dia, kau lari kau cedera, kalau ke mana tu dia tak tahulah. Sebab mungkin dia tak pergi dekat. Dia pun tengok sebelah lagi alik ni pok-pok dia ramah tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni masuk ke celah, lereng bukit ni, masuk ke celah. Pok-pok dia duduk atas tu, cadar ready belakang tu. Hak tu ya Salamah lari derah tu, cabut kain-kain. Tu dia cerita, cabut kain-kain tu. Hak dua tu jadi so derah, dia lari nak balik royak kepada. Dia bukan lari ni, lari kerana takut, lari nak pergi royak kepada Nabi. Setengah-setengah orang tak faham, dia kata Salamah lari. Dia lari derah tu nak pergi royak cepat-cepat ke Nabi. Puak-puak tu ada tu depan tu. Bukan lari takut, ada kerja lari tu. Gitu. Setengah-setengah orang tidak faham, dia kata dia ni lari tinggal Nabi. Bukan tinggal Nabi, kan Nabi saat ni tengok Salamah kata, dia kata Salamah telah melihat sesuatu yang menakutkan. Nabi SAW kata, maknanya kita kena beringat ni, berhati-hati gitu. Salamah tu cepat-cepat mari nak royak kepada Nabi. Dia bukan lari. Lagu tu orang tidak panggil lari, lagu tu. Itu satu perkara. Yang kedua, ramai juga sekarang ni puak-puak Syiah ni, dia sukalah menunjukkan kekurangan sahabat ni. Kalau ada kurang sikit pun dia besar.
Dia kata lari belakang, masuk Abu Bakar, Umar, Uthman. Padahalnya kita tengok dalam kitab Ibnu Ishaq pun kata Abu Bakar dan Umar tak lari. Duduk sekali dengan Nabi, ada sekali. Tu tak masuk dalam hak lari. Hak lari ni, kalau kita perhati dalam riwayat ni, dia kata hak lagu mana? Hak puak-puak tu. Tapi oleh kerana pergi atas nama Islam, jadi orang boleh kata puak-puak Islam lah larinya. Padahal puak-puak ni tak lari lagu mana, mari anak panah banyak gitu. Lepas tu tak biasa perang pula. Ada hak Tino, hak Jatan, hak Tino, budak-budak pun ada juga pergi. Seperti disebut tadi kan dalam riwayat ni, bila puak-puak dia lari, puak-puak kita pun pergi tekan nak kutip harta ghanimah. Tengok. Bila situ puak-puak dia mari serupa dengan perang Uhud juga. Kalau sahabat-sahabat yang besar ni, dia faham dah benda-benda lagu tu. Dia faham dah. Inilah pengajaran, banyak pengajaran di situ. Pengajaran di situ banyak. Di antaranya tentera Islam boleh disertai oleh tentera kafir. Boleh. Tapi kena beringatlah. Cuba tengok dalam sejarah. Apabila masuk puak-puak ni kena jadi lagu tu lah. Padahal orang Islam ni sebelum pada tu ketika sikit tak ada jadi gini. Ataupun kalau ada hak jenis nampak dunia, susah selalu. Walau bagaimanapun pada dasarnya Nabi terima juga. Menunjukkan boleh. Tapi kena beringat. Beringat. Itu di antara pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Lepas pada tu banyak lagi lah yang lain-lain. Di sini Nabi SAW bila berselerok tu untuk menyelamatkan diri dulu. Lepas pada tu nak mengambil langkah yang lain. Nabi SAW pun suruh Abbas pagi. Hak duduk dengan dia nya, ada ketikanya ni, ada ketikanya berdasarkan riwayat yang lain tinggal seorang je Nabi. Tapi tidak pergi jauh. Tidak pergi jauh. Dia keadaan lagu tu lah dalam perang ni. Dia bukan seperti keadaan biasa. Hak ni dalam keadaan hak kebanyakannya, hak dua orang ni tak tinggal. Duduk sekali dengan Nabi SAW. Bila gitu Nabi SAW pun suruh Abbas ni panggil. Suruh Abbas ni panggil sahabat-sahabat. Mula-mula dia suruh panggil Ashab As-Samurah. Samurah ni pada ketika tahun yang kena itulah. Pada ketika tahun yang kena Nabi SAW nak pergi buat umrah. Nak pergi buat umrah, orang kafir sekat kan. Tak boleh pergi ke Mekah. Maka Nabi SAW pun hantar Sayyidina Uthman pergi ke Mekah untuk berunding. Tiba-tiba khabar angin kata Sayyidina Uthman kena bunuh. Sayyidina Uthman kena bunuh. Nabi SAW pun berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia 1,400 orang. Dalam setengah riwayat kata 1,500 orang. Bai'ah pegang tangan. Pegang tangan. Sahabat-sahabat pegang tangan, sanggup mati sekali ni. Kalau Sayyidina Uthman dia betul-betul kena bunuh, kita akan perang. Asalnya bukan pergi nak perang, nak pergi buat umrah. Tapi demo tu bila dia berkuasa dia tak benar. Lagu tu lah keadaannya dalam dunia ni. Apabila berkuasa kan tak boleh peluang kepada orang gitu-gitu. Lagu tu lah dunia ni, lagu tu. Zaman Nabi dulu pun sudah ada dah. Padahal orang nak pergi buat ibadat tak boleh. Tak boleh. Jadi bila begitu, itulah yang dikatakan Ashab Samurah. Samurah tu nama satu pokok. Di bawah pokok tu lah tahta syajarah dalam Quran. Disebutkan tahta syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah. Pokok tu pokok gapo? Pokok Samurah. Orang pokok ni Allah kenal, Allah redha. Ni selamat. Hak tu yang Nabi panggil pokok ni dulu. Mana sebagai mengingatkan mereka pernah suatu ketika dahulu bagi janji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mati. Mereka telah sanggup mati kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni lah masanya. Hak tu panggil pokok tu. Hak tu lah Abbas kata, bila aku panggil tu semata-mata paling mari selalu supaya lagu mana? Supaya ibu lembu. Bila anak dia bunyi enggak mari selalu. Lagu tu lah. Hak ni pun lagu tu. Maknanya dia tidak pergi jauh.
Dan dalam keadaan nak menyelamatkan diri itu, bila dipanggil,